Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita rafa'kan kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada malam ni dapat kita bertemu. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada sahabat-sahabat yang menulis salam tu, saya jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekali lagi kita dapat bertemu pada malam ni untuk kita sama-sama meneruskan pelajaran kita ataupun kuliah kita menggunakan kitab 132 Langkah Penyucian Jiwa karangan Al-Syahid Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ni diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, baik. Ada soalan, tapi tak apalah, soalan saya jawab macam biasa. Saya jawab masa hujung kuliah nanti ya, insya-Allah. Pada malam ni kita masuk kepada tajuk yang ke-36, tajuk yang ke-13 pada muka surat 23. Cepat tajuk 36 dah deh. Tajuk yang ke-13 pada pelajaran yang ke-13 muka surat 23, tajuknya ialah bagi mereka yang mencari khabar gembira. Kita tuan-tuan semua yang ada dalam rancangan kita pada malam ni yang bersama-sama dengan program kuliah kita pada malam ni, hasrat kita tak lain dan tak bukan iaitu hendak mencari keredaan Allah Subhanahu taala, nak mencari khabar gembira daripada Allah. Jadi tidak ada khabar yang lebih menggembirakan kita daripada khabar mendapat syurga Allah Subhanahu taala. Sebab tu kita dalam bulan Ramadan baru ni kita selalu berdoa dan kita dituntut untuk banyakkan doa apa benda? Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau ridha, keredaan Engkau, wal jannah, dan juga syurga Engkau. Dan aku berlindung wa a'udzubika min, dan aku berlindung dengan Engkau daripada sakhatika, daripada kemurkaan Engkau, wan nar, dan juga daripada neraka Engkau. Jadi kita minta daripada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah taala kurniakan kepada kita keredaan dan juga syurga. Jadi macam mana orang yang mencari khabar gembira, macam mana dia kena buat? Jadi pada malam ni inilah yang kita bincangkan, insya-Allah, bagi orang yang mencari khabar gembira, tajuknya. Jadi apabila hampir tiba ajal dan detik syakaratul maut, seorang insan yang soleh akan datang suatu khabar gembira daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Perkara ini pasti akan berlaku berdasarkan dalil-dalil daripada nas Al-Quran. Khabar ini akan mendedahkan rahsia-rahsia nasibnya. Kesan khabar gembira yang diterima daripada Allah Subhanahu wa taala itu akan kelihatan pada raut wajah serta senyuman yang terukir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah." Fil akhirah, ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah, yakni kekasih-kekasih Allah, tidak ada kebimbangan terhadap mereka dan mereka pula tidak akan berduka cita.
Wali-wali Allah itu, yakni kekasih-kekasih Allah itu ialah orang-orang yang sentiasa beriman, serta sentiasa bertakwa. Untuk mereka sajalah berita gembira di dunia. Di dunia ni dah dapat berita gembira. Lahumul bushra. Mereka mendapat berita gembira. Lahumul bushra fil hayatid dunya. Di dalam kehidupan dunia ini. Wa fil akhirah, dan juga di akhirat. Lantaran itu, kegembiraan ketika detik ajal menghampiri bagi golongan yang soleh ini terpancar daripada khabar gembira yang diterima daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pengarang kita nak sampaikan kepada kita pada malam ni, tuan-tuan semua, ialah tentang keadaan seseorang ketika dia menghadapi sakaratul maut. Keadaan seseorang ketika dia menghadapi sakaratul maut. Sakaratul maut yakni ketika mereka hampir menemui kematian. Hampir dicabut nyawanya, malaikat Israel datang dan nak cabut nyawanya. Pada waktu itu dia panggil sakaratul maut. Sakarat asal daripada kalimah sakrun, iaitu mabuk. Pada waktu itu manusia akan merasa seperti kemabukan. Dalam keadaan mabuk, dia gambarkan seperti seorang mabuk. Jadi kerana itulah Nabi SAW berdoa. Di antara doanya yang Nabi baca, Allahumma a'inni ala sakaratil maut wa ghamaratil maut. Ini doa yang Nabi SAW baca. Jadi tuan-tuan semua, rajin-rajinlah baca doa ni. Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah aku, ala ghamaratil maut, di atas kesusahan mati, wa sakaratil maut, dan mabuk nak mati tadi. Kerana tuan-tuan, ketika kita nak mati, Allah Subhanahu Wa Taala akan bawa kepada kita khabar gembira. Sebagaimana dalam ayat yang kita baca tadi, lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bagi mereka itu khabar gembira fid dunya, di dunia ini. Maksudnya ketika mereka nak mati, maka mereka akan dapat khabar gembira. Malaikat akan datang dan bentangkan kepada dia perkara-perkara yang dia akan dapat ketika dia akan selepas dia mati nanti. Ni dia dah dapat dah khabar gembira. Sebab itu orang yang, kalau orang tu orang soleh, ketika mereka ni nak mati, maka Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan kepada mereka gambaran-gambaran yang menggembirakan. Lalu terpancar di muka mereka, di wajah mereka, tanda-tanda kegembiraan, tanda-tanda keseronokan. Antaranya ialah selepas mereka mati, kita lihat jenazah mereka senyum. Masya Allah. Senyum, Masya Allah. Kita tengok rupa mereka ni tersenyum. Rupa mereka ini seperti orang yang sedang senyum. Jadi beberapa jenazah yang saya jumpa, yang saya pergi, saya tengok tuan-tuan semua, ada jenazah yang memang Allah Ta'ala jadikan selepas Allah Ta'ala tarik nyawanya, mukanya tersenyum. Ini tandanya kenapa? Kerana Allah Ta'ala dah bawa datang kepada mereka khabar gembira. Lahumul bushra, yang seperti disebutkan dalam ayat Quran tadi. Lahumul bushra fil hayati dunia. Khabar gembira di dalam kehidupan dunia. Maknanya dia belum mati lagi, dah dapat khabar gembira tadi. So itu tuan-tuan semua, ketika kita nak mati nanti, maka datanglah malaikat dan membentangkan semua amalan yang kita buat. Ditayangkan video tuan-tuan semua. Apa yang telah kita lakukan sejak daripada kita balik sampai kepada kita hari itu. Jadi kita nampak semua tuan-tuan semua. Ya Allah, masa tu tuan-tuan semua, Allah Ta'ala tontonkan kepada kita benda-benda yang kita dah buat daripada muda sampai ke ketua. Dan kadang-kadang pada waktu itulah kita akan bercakap benda-benda yang biasa kita cakap. Kita akan nak benda-benda yang biasa kita buat. Kita akan ingin lakukan apa yang kita biasa lakukan. Sebab manusia akan mati mengikut apa yang biasa dia buat semasa dia hidup dulu. Ada satu kisah disebutkan di dalam kitab karangan Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar. Kitab yang bertajuk Al-Qiyamatus Sughra, kiamat yang kecil. Itu bila seseorang itu menghampiri kematian, maka dia akan melakukan ataupun dia mati di atas apa yang biasa dia hidup dahulu. Kalau masa dia hidup dulu, dia suka baca Quran.
maka dia mati, biasanya dekat nak mati, dia akan membaca Quran. Baca Quran. Jadi antara benda yang ajaib berlaku, ni saya cerita tuan-tuan semua. Kepada Allah yarham Datuk Ismail Kamus tak boleh baca Quran lama tuan-tuan semua, pasal masa dia tak nampak. Tapi masa dia berada di hospital akhir-akhir sebelum meninggal, jadi dimintanya Quran, dia kata dia boleh baca Quran dah. Minta Quran dengan anak-anak. Kerana dia jadi nampak. Ini Allah Ta'ala tunjuk kadang-kadang benda macam tu. Jadi tuan-tuan semua begitu. Jadi kita akan mati mengikut apa yang kita biasa hidup. Kalau masih hidup dulu, kita suka berzikir. Biasanya orang dekat nak mati tu, tangan dia bergerak-gerak berzikir. Mulut dia berkumak kamik berzikir. Allah yarham guru saya masa di kampung dulu. Dia nazak dah, tak larak dah. Mata tak boleh buka dah. Dia tarik nyawa tu, tapi lidahnya dia bergerak Allah, 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 Allah. Lidah Allah, Allah, Allah. Pasal dia selalu sebut Allah, Allah. Dalam kitab Syekh Sulaiman, Dr. Sulaiman Umar Sulaiman Al-Ashqar ini, dia sebut apa benda tuan-tuan semua? Ada satu orang yang masa hidup dia suka sangat main chess, main catur. Sehingga kan dihabiskan masa dia dengan main catur, siang, malam, pagi, petang dan sebagainya, dihabiskan dengan bermain catur. Akhirnya ketika dia nak mati, datanglah orang dan mentalkinkan kepada dia kalimah La ilaha illallah. Kan, dekat dia nak mati, orang pun talkinlah dia La ilaha illallah. Okay? Apa dia jawab tuan-tuan semua? Dia tak ada sebut La ilaha illallah. Pasal apa dia tak sebut La ilaha illallah? Kerana masa hidup dia tak dia bukan ahli La ilaha illallah. Apa dia sebut? Checkmate. Ini disebut oleh Dr. Sulaiman Al-Ashqar dalam kitabnya. Apa dia sebut? Checkmate. Checkmate itu catur. Checkmate. Orang ajar La ilaha illallah, dia sebut checkmate. Kenapa? Kerana dia biasa buat masa hidup dia main catur, siang, malam, pagi, petang, semayang tak tahu ke mana dan sebagainya. Jadi manusia akan mati di atas keadaan yang dia hidup. Masa dia hidup macam mana. Jadi dekat nak mati, Allah Ta'ala pertontonkan semua amalan kita. Kita nampak pada waktu itulah manusia akan menyesal. Jadi Dr. Yusuf Al-Qaradawi menulis dalam bukunya Al-Waqtu fi Hayatil Muslim, waktu di dalam kehidupan orang Islam, manusia akan menyesal pada dua tempat. Tempat yang pertama ketika dia nak mati nazak tadi. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala pertontonkan kepada dia segala perkara yang dia buat semasa dia hidup dulu, semasa dia sihat dulu, apa benda yang dia buat, Allah Ta'ala tunjuk belaka. Jadi dia nampak semua. Bila dia nampak itulah, pada waktu itu dia akan menyesal. Allah, ni aku buat ni, ya Allah, aku buat ni. Jadi penyesalan itu kadang-kadang berguna dan kadang-kadang tak berguna. Jadi terpulang kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi itulah tempat pertama manusia menyesal. Kan? Sama ada dia buat baik atau dia buat jahat, semua menyesal. Kalau yang dah buat baik, dia menyesal. Kenapa dia tak tambahkan lagi kebaikan yang dia buat? Sebab ada hadis Nabi SAW, Nabi sebut, tidak ada orang yang mati melainkan dia menyesal. Orang yang baik menyesal apa? Menyesal kenapa dia tak tambahkan lagi. Ekstrakan amalan dia. Allah, sikitnya. Alangkah bagus kalau aku tambah lagi. Kalau orang jahat menyesal kenapa? Kerana dia tak sempat bertaubat. Jadi sebab itu kita doa. Kuliah sebelum ni pun saya sebut dah. Kan? Baca doa supaya Allah Ta'ala tak cabutkan nyawa kita secara tiba-tiba. Biar kita sempat bertaubat. Tapi kalau Allah Ta'ala cabut secara tiba-tiba pun, mudah-mudahan kita dah bersedia. Jadi doanya apa? Allahumma la ta'khudna ala ghirrah. Ya Allah, janganlah kau cabut nyawaku secara tiba-tiba. Sebab tuan-tuan semua, boleh berlaku secara tiba-tiba. Jadi kalau tiba-tiba tu takut kita tak bersedia lah. Kalau kita tak sempat bertaubat pada Allah Ta'ala dan sebagainya, mungkin jadi susah pada waktu itu. Tetapi bagi orang yang dah sentiasa bersedia masa hidup dia, tak ada masalah. Bila-bila masa saja dicabut, bagi mereka sama saja. Yang kedua, tuan-tuan semua, manusia akan menyesal ketika amalannya ditimbang. Ketika amalannya ditimbang di akhirat besok-besok. Amalan kita ni dah ambil amalan baik letak belah kanan. Amalan buruk letak belah kiri. Timbang. Duduk dalam neraca ni. Bila tengah timbang ni, tuan-tuan semua, kita duduk tengok ni.
Tiba-tiba tengok turun belah kiri. Banyak amalan yang jahat, amalan buruk yang kita buat lagi berat. Masa tu menyesalnya. Tetapi tuan-tuan semua, menyesal pun sudah tidak ada guna lagi. Kenapa? Kerana kita hidup ni sekali saja. Tidak hidup berkali-kali. Peluang Allah Ta'ala bagi masa di dunia ini saja. Kita menangis keluar air mata sekalipun untuk balik ke dunia pada waktu itu, tidak berguna lagi. Walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah Ta'ala sebut. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak akan melewatkan nafsu ataupun jiwa seseorang idza jaa ajaluha, bila dah sampai ajalnya, tak lewat dah. Bila dah sampai waktu tu, habislah. Hari ni malam tadi kan, pangkat tok saudara saya lah, kalau kiranya tok. Sebab Allah yarham Ustaz Sanusi bin Idris ni, dia orang Lembah Kelang, sekitar Hulu Kelang ni, kenal lah. Jadi Allah yarham Ustaz Sanusi Idris ni, dia sepupu dengan nenek saya. Nenek saya dengan dia sepupu. Mak saya dengan dia anak sepupu. Saya ni cucu sepupu. Anak saya ni cicit sepupu. Dia rajin sebut dalam kuliah Muslimat, dia kata Ustaz Zaki tu cucu sepupu saya. Anak dia tu cicit sepupu saya. Jadi maknanya pangkat, dari sudut pangkat. Jadi maknanya pangkatnya cuculah. Allah Ta'ala panggil malam Jumaat. Alhamdulillah, bagus. Waktu yang baik, malam yang baik, malam Jumaat. Pula ramai orang sembahyang jenazah. Jadi kita beranggapan dengan tanda-tanda yang baik ini, Allah Ta'ala tarik dalam keadaan husnul khatimah, mudah-mudahan. Jadi kita nak meninggal kita pun dalam keadaan baik, dalam keadaan orang suka, redha kat kita, dalam keadaan waktu yang baik dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan kita semua dimatikan dalam waktu yang baik. Jadi sebab itu kata dia, khabar gembira ini akan dapat bagi kita sebelum daripada mati lagi. Allah Ta'ala dah bagi. Itu dekat nak nazak tu, Allah Ta'ala pertontonkan semua amalan-amalan kita. Maka yang baik, orang yang rajin buat amal, orang yang banyak buat amalan baik, waktu tu maka gembira dia, maka raut muka kegembiraan tu nampak. Maka bila dia mati, selepas dia mati, kalau orang mandikan jenazah, tengok muka senyum dan sebagainya. Tanda-tanda kegembiraannya. Tetapi kalau sebaliknya, itulah kebiasaannya mayat tu menjadi masam, menjadi stres, tengok kan, muka susah dan sebagainya. Walau bagaimanapun, kalau kita tengok orang tu mukanya tak bagus, orang kata mukanya tak elok, bukanlah kita nak buat tuduhan. Mayat ni, dia kata dia, muka stres je, mati su'ul khatimah kot. Mati su'ul khatimah. Kita kata macam tu. Apa tu? Kak Yati, bapa sepupu hamba. Tu sepupu mak saya. Sedang menonton live. Puan Nur Hayati. Okey, baik. Jadi begitulah tuan-tuan semua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ambil kita dalam keadaan yang baik lah. Tapi maknanya kalau kita tengok orang tak elok, sebab tu kita kalau datang ke tempat mandi jenazah, kadang-kadang dia nampak benda-benda tak elok masa tu. Jadi sebab tu antara adab memandikan jenazah, dia tak boleh ramai masuk. Kalau ramai sangat masuk, nanti tak boleh nak kontrol berita tu. Jadi bila kita tengok benda buruk-buruk, sembunyikan. Sunat kita sembunyikan. Diam, tak cerita lah. Kalau tengok benda-benda yang baik, kita cerita, kita sebarkan. Jadi macam hari ni saya sebarkan. Ini tak apa. Sebarkan benda kebaikan. Jadi orang pun bersemangat nak mencontohi amalan yang dibuat oleh si mati. Tapi kalau nampak benda buruk, tak payah sebarlah. Kan? Tak ada faedah apa. Jadi sebab tu tak boleh menyebarkan benda-benda yang buruk lah. Jadi kalau kita nampak apa-apa, diam sudahlah. Kan? Tak payah tu, Allah, hai orang ni mati muka stresnya. Ada ni amalan yang tak diampunkan oleh Allah Ta'ala. Itu tak betul lah. Okay. Baik, yang seterusnya insyaAllah selesailah, itulah perbahasan
tajuk nombor 13. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Di samping kita berdoa, berusahalah. Berusaha. Semua daripada kita ni yang menonton ni semua nak mati husnul khatimah. Nak mati yang baik belaka. Baik. Yang ke-14, tajuk yang ke-14 ialah berpura-pura sedih dan berduka cita ialah dosa besar. Ini masalah. Jadi kadang-kadang kita tak sedih, tetapi kita berpura-pura sedih, nak menggambarkan, nak tunjuk kesedihan kita tu, supaya orang kata Allah bagusnya orang ni, kan? Abang aku meninggal sedih, Allah bagusnya orang ni. Anak aku meninggal sedih, Allah bagusnya orang ni. Suami aku meninggal dia sedih. Jadi berpura-pura menunjuk kesedihan itu adalah salah satu daripada dosa. Kalau dia berlaku sendiri, sedih tu, kita bukan buat-buat sedih, itu tak ada masalah. Tiba-tiba je menangis. Kita pergi tempat orang meninggal, menangis, keluar air mata, menangis dibenarkan. Meraung tak boleh, itu meratap. Menangis tak apa. Nabi SAW sendiri pun menangis ketika kematian anaknya yang bernama Sayyidina Ibrahim. Anaknya Ibrahim, kuburnya ada di perkuburan Baqi'. Kalau kita masuk ada satu kubur yang batu nisan dia condong ke belakang tu. Itu adalah kubur Sayyidina Ibrahim, anak kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi pada hari meninggalnya itu Nabi SAW menangis. Jadi menangis itu tidak ada masalah. Tapi menangis betul-betul lah. Dia menangis kita buat-buat kerana nak meraih sesuatu daripada waris, daripada orang yang melihat dan sebagainya. Ini tak boleh. Jadi kata dia, Allah tidak mengharamkan duka cita yang semula jadi. Sebaliknya Islam ialah agama fitrah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak mentaklifkan sesuatu yang melampaui batas kemampuan manusia. Oleh yang demikian, kesedihan dan duka cita kerana sesuatu musibah tidak dihisap sebagai dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nampak ada musibah dan benda itu menyedihkan kita, tiba-tiba dia memang keluar air mata, menangis dan sebagainya, kerana manusia tu sifat dia memang macam tu, sedih, kan? Kita perasaan semula jadi kita. Itu Allah Ta'ala tak ada apa. Tidak menghisap dan tidak memurkai kita dengan sebab perkara itu tadi. Tetapi dia kata, walau bagaimanapun ia dengan syarat duka cita itu tidak disengajakan, kerana dengan demikian akan bertukarlah duka cita tersebut daripada merupakan suatu emosi dalaman kepada suatu perbuatan yang dibuat-buat. Jadi tak boleh buat-buat. Jadi kena ingatlah tuan-tuan semua, buat-buat sedih ni pun tak boleh juga. Kalau dia sedih semua jadi, biarlah. Agama kita ni bukan agama yang dibinakan di atas kesedihan. Sebab itu kita tidak digalakkan bersedih lama. Kan? Jadi sebab itu takziah itu diucap dalam tempoh 3 hari saja. Kerana lepas pada 3 hari itu ahli keluarga dah nak move on dah. Jadi sebab itu lepas pada 3 hari tidak disunatkan lagi ucap takziah. Tapi kadang-kadang orang kita ni jumpa dah 50 hari jumpa kat mana-mana, Allah takziah lah. Jadi bila kita ucap takziah, kawan tu teringat balik. Bila dia teringat balik kepada kematian tadi, sedih balik. Sebab tu takziah itu diucap dalam tempoh 3 hari saja. Kerana manusia ni ghalibnya bersedih dalam 3 hari. Lepas hari keempat tu dah mereka dah nak move on dah. Nak teruskan kehidupan mereka dengan macam-macam agenda, nak cari rezeki dan sebagainya. Biarlah move on. Kerana itu juga orang perempuan dimakruhkan untuk kerana itu orang perempuan dimakruhkan untuk menziarahi kubur. Jadi dalam mazhab kita Imam Syafi'i, perempuan hukum ziarah kubur makruh. Makruh ni maknanya ziarah dia itu tidak dapat pahala. Sebab apa? Sebab dia boleh ziarah, cuma tidak berpahala. Melainkan perempuan yang tua dan sebagainya. Kenapa? Kerana antara sebabnya, kerana ghalibnya perempuan bila dia ziarah kubur, dia akan datangkan kesedihan dan menangis dan sebagainya. Maka tak berhenti dia punya kesedihan tu tidak akan berhenti. Tetapi bukan kata haram, makruh. Makruh tak haram.
Cuma dari sudut pahala je lah. Ziarah boleh, tak ada masalah. Dalam mazhab kita, Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi mana jangan buat. Dan bahkan dalam masyarakat Arab, ada satu pasukan, dia panggil pasukan meratap. Jadi bila ada berlaku satu kematian, biasanya ahli keluarga ni upah pasukan ni untuk datang ke rumah dan duduk penjuru rumah. Jadi bila duduk di penjuru rumah tu, dia menangis. Meratap, menangis. Membilang kebaikan si mati, cerita sambil menangis. Itu dia panggil meratap. Habis tempoh, berhentilah menangis dia. Tuan rumah pun bayar balik. Macam tu. Dia ada pasukan meratap. Dalam masyarakat Arab yang tidak beragama lah. Yang beragama tak buat benda itu. Jadi meratap itu hukumnya haram. Kerana menangis itu dibuat-buat dan melampau-lampau. Tapi kalau menangis berlaku secara semula jadi, itu tidak ada masalah. Jika situasi begini berlaku, bersedih-sedih yang diizinkan itu akan menjadi salah satu dosa besar. Misalnya perbuatan menyatakan kesedihan dengan memakai pakaian yang berwarna hitam, atau membatalkan pertemuan serta lawatan tertentu demi menunjukkan kesedihan tersebut di hadapan manusia. Ada juga yang jadi orang kata pakai baju warna hitam. Jadi Islam tidak ada benda macam tu. Pakaian dan sebagainya tidak ada. Pakaian hitam ke tak hitam tu tidak dituntut dalam syarak. Kalau nak pakai juga atas dasar adat, itu tak apalah. Tapi atas dasar dituntut, tidak ada tuntut untuk merubah pakaian dan sebagainya. Cuma yang dituntutnya ialah isteri. Apabila berlaku kematian suami, maka dia kena ihdad berkabung. Meninggalkan memakai pakaian yang berwarna cerah. Perhiasan, dan juga berwangi-wangian, barang kemas, buka semua. Tak boleh bermakeup dan sebagainya. Dalam tempoh 4 bulan, 10 hari. Kenapa? Kerana isteri itu wajib berihdad. Wajib berkabung. Adapun kita, selain daripada itu, tidak ada yang dikatakan seperti menukar pakaian kepada pakaian hitam, ataupun membatalkan temu janji, duduk di rumah berkurung dan sebagainya. Islam ni tuan-tuan semua bukan begitu. Islam ni agama yang menerima ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Bersedih, mungkin yang sedih tu lumrah 3 hari, selepas 3 hari teruskan kehidupan, buat amal macam biasa, beramal soleh dan sebagainya, sembahyang malam ke apa ke, berzikir dan sebagainya, teruskan kehidupan, cari rezeki dan sebagainya. Kemudian sedih yang datang tu, kalau dia datang tu kita tak boleh nak elak, tu bab lain lah. Cuma tidak disuruh untuk kita duduk dalam kesedihan dan sebagainya. Berbeza dengan agama lain. Mereka berkabung, mungkin dalam tempoh berkabung tu sebulan, katakan pakai pakaian yang khusus, tak boleh pergi ke mana, duduk dalam rumah je, kan, dan sebagainya. Islam tidak ada macam tu. Sebab kita faham dan yakin bahawasanya bukan di sini penamat kehidupan kita. Kita ada lagi hidup di sebelah sana. Jadi maknanya walaupun dia dah pergi, insya-Allah kita akan jumpa di sana. Cuma lumrah manusia bila berpisah sementara itu sedih, kan? Tapi kita ingat kita pasti akan jumpa di sana. Cuma berusahalah supaya kita berjumpa di tempat yang baik itu. Misalnya, okey, baik. Terdapat segelintir wanita yang biasa duduk di rumah, bergelak ketawa dan bersenang-senang tanpa rasa sedih. Lalu apabila sampai waktu orang datang berziarah, mereka lantas memakai pakaian berwarna hitam untuk menzahirkan tanda berduka cita. Ini berlaku dalam masyarakat Arab biasa. Orang Melayu kita tak ada. Jadi, katalah ayah dia meninggal. Okey, dah ke bumi dah. Kemudian, esok datanglah orang. Dia dah okey dah untuk gelak makan kuih tiaw sup, kan? Makan nasi Arab dan sebagainya. Tiba-tiba datang orang ziarah, tukar pakaian, buat muka sebek pula. Orang Kelantan panggil sebek, sedih pula. Itu bukan caranya. Teruskan kehidupan macam biasa, tak ada masalah. Kalau kita dah boleh move on je lah. Kan? Itu maksud istilah dia move on. Kan orang sekarang panggil move on. Jadi sebab itu perbuatan ini bukan saja haram, malahan termasuk dalam salah satu daripada dosa-dosa besar. Kenapa? Kerana ilmu tasawuf ni, tuan-tuan semua, dia punya pokok ataupun benda, kita panggil kupiah lah. Kupiah ilmu tasawuf yang kita letak atas kepala kita. Bila dia berjalan sekali dengan kita. Apa benda? Ilmu tasawuf, pokok dia, kupiah dia, ada atas kepala kita apa benda?
iaitu kejujuran. Itu dia paling penting sekali. Kejujuran. As-sidqu bahasa Arab. Maksudnya jujur dengan siapa? Jujur dengan Allah. Jujur dengan siapa? Jujur dengan makhluk. Dengan Allah jujur. Kan? Jangan tipu Allah Ta'ala. Macam mana tipu Allah Ta'ala? Di luar rumah lain, dalam rumah lain. Di masjid lain, di dalam rumah lain. Kalau ada orang semayang banyak, tak ada orang tak semayang. Ini dipanggil tak jujur dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang tasawuf, yang belajar ilmu tasawuf, belajar ilmu penyucian diri, paling penting sekali as-sidqu, jujur. Yang paling penting sekali jujur dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila bercakap, bila berkuliah, hak dalam hati dengan hak keluar di mulut tu mesti kena sama. Jangan dalam hati benda lain. Kan kita duk simpan benda lain, tapi ceramah keluar benda lain. Allah wali'adzubillah. Ini dia panggil tak jujur. Na'udzubillah min zalik. Hal ini demikian kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mutashabbi'u bima lam yu'ta kalabisi thawbai zurin. Orang yang menampakkan diri benar-benar memiliki sesuatu yang sebenarnya tiada pada dirinya, sama seperti orang yang memakai dua helai baju palsu. Sama juga kalau kita ni bukan orang, kalau kita ni bukan orang yang soleh, kita pakai pakaian orang soleh dengan tujuan supaya orang menganggap kita soleh. Ini tak boleh juga. Kalau kita pakai pakaian yang soleh, pakai pakaian orang-orang ulama dengan tujuan, kita pakai tu ada tujuan supaya orang anggap kita soleh, orang anggap kita ulama, dan orang bagi hadiah kat kita, bagi duit, bagi, yalah kan, orang alim ni biasanya orang bagi duit, bagi makanan, bagi pakaian dan sebagainya. Maka benda yang kita dapat itu adalah benda yang haram. Itu kena ingat. Sebab itu kalau dulu-dululah zaman sistem pakaian ni ada. Sekarang ni tak ada masalah. Siapa-siapa boleh pakai jubah, siapa-siapa boleh pakai serban dan sebagainya. Dulu-dulu serban ni ada jenis. Serban ulama besar, serban orang di pasar kecil. Macam tu. Untuk membezakan ni ulama dan ni bukan ulama. Tu negara Arab lah masa dulu. Sekarang ni tak ada sistem macam tu. Kenapa dibezakan macam tu? Supaya orang nak bagi sedekah, orang nak bagi apa atas dasar ulama, ni ulama dibagi betul. Jadi kita tak boleh menipu orang. Apa jua sekalipun bentuk penipuan tak boleh. Termasuklah dengan gaya percakapan, kita bercakap macam gaya ulama depan orang supaya apa? Supaya orang bagi duit kat kita. Kita bercakap dengan gaya orang yang sopan santun supaya apa? Supaya orang buat menantu kan, dan sebagainya. Itu dia panggil al-mutasyabbih, orang yang seolah-olah menunjukkan diri dia ada sesuatu tapi dia tidak ada sesuatu. Ini dia panggil tak jujur. Jadi ilmu tasawuf, pokok yang paling penting sekali dalam ilmu tasawuf ialah kejujuran. Itu yang paling penting sekali. Jujur dengan Allah. Jujur dengan Allah tu payah ni. Kadang-kadang benda hak dalam dengan hak luar kita zahirkan tu tak sama. Kan? Dalam lain, buat keluar lain. Kan? Itu jadi masalah. Jadi ini sebagai tambahan daripada perbuatan tersebut mengandungi pengisytiharan rasa marah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik, selesai. Kemudian insya-Allah malam besok kita akan sambung pelajaran yang ke-15. Malam besok cuti. Kita ingat hari Sabtu dan Ahad kita bercuti. InsyaAllah kita jumpa pada hari Isnin nanti pada pukul waktu yang saya tetapkan tu pukul 9 lah. Tapi kadang-kadang lambat tuan-tuan semua sikit. Sebab sekarang ni Isyak pun lambat masuk kan, 8.40 lebih. Jadi nak sembahyang apa semua, budak-budak pula ramai kat rumah ni nak susun apa semua. Jadi kadang-kadang terlewat. Sudah sembahyang tu nak setting kamera apa semua tu. Jadi mungkin makan 9.10, 9 suku gitulah. Jadi tapi masa yang saya letak tu 9 lah. Supaya kalau lepas pada ni pun Isyak awal, mana kita boleh tetap dengan pukul 9 juga. Kalau lewat sikit tu minta maaf lah, insyaAllah. Baik, insyaAllah hari Isnin nanti kita sambung pelajaran 15, ikutkan rasa binasa. Kemudian pelajaran 16, garis panduan berkawan dengan orang yang menyeleweng. Itu penting. Kita ada kawan, kadang-kadang kawan-kawan yang jenis kaki maksiat kan? Bukan semua kawan kita orang yang soleh.
Bukan semua kawan kita ni orang yang baik kaki masjid. Ada. Saya sendiri pun ada kawan-kawan yang bukan kaki masjid, kan? Bukan kawan-kawan yang soleh. Ada kawan-kawan yang tak semayang dan sebagainya. Jadi maknanya panduan untuk berkawan dengan orang yang macam ni, macam mana? Bukan kita kena putuskan langsung. Kalau kita putuskan langsung, macam mana kita nak ajak mereka ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala? Kan? Tapi ada cara-cara dia. InsyaAllah pelajaran 16. Jadi insyaAllah kita baca lebih kurang dua pelajaran satu malam. InsyaAllah. Okey, kita tengok pada soalan. Jadi ada beberapa soalan saya rasa yang tadi yang saya tengok tadi di awal tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana cara untuk kita memulangkan atau mengganti barang-barang atau harta milik orang yang tidak dapat dihubungi meninggal apabila kita sedar barang-barang atau harta milik orang secara sedar atau tidak sedar? Contoh macam ni, kita pinjam duit satu orang kawan pejabat kita 20 tahun lepas. Kemudian kita pun dah pindah. Katalah pindah balik Kelantan. Kejadian tu berlaku di Sabah katakanlah. Kemudian kita pun pindah balik di Kelantan. Adalah duit kita pinjam RM20 ke RM100 ke. Kita cari kod Facebook, telefon, tak jumpa orang ni. Kan, bukan semua orang ada Facebook. Jadi kita tak tahu, tak jumpa. Macam mana cara untuk kita melepaskan diri daripada hutang dengan dia tadi? Kita ambil duit itu tadi dengan jumlah yang kita pinjam tu, RM100, dan kita sedekahkan kepada masjid atau ke siapa-siapa, tak kisahlah. Dan kita niatkan bahawasanya kita sedekah itu daripadanya. Kita sedekah tu untuk dia. Maknanya duit dia lah kita sedekah dan dia dapat pahala. Di akhirat besok-besok, daripada hasil sedekah itu dia dapat pahala. InsyaAllah mudah-mudahan tidak ada apa-apa tuntutan daripada kita. Itulah antara caranya kita nak lunaskan hutang kita dengan orang yang kita tak jumpa. Tetapi perlu diingat, sekiranya orang tu jumpa balik, kita kena lunaskan balik hutangnya kalau dia tak setuju dengan cara kita tadi. Katalah dah jumpa, lepas kita dah bagi 100 ke masjid tu, 2-3 tahun lepas tu jumpa balik. Dia memandang, duit hutang dulu 100 macam mana? Allah kak, saya dah masuk kat tabung masjid dah, saya ingat tak jumpa dah kak. Tak boleh, saya nak guna. Nak beli periuk. Periuk apa sekarang? Kan yang di viral ni. Jadi Noza ke apa kan, tak tahu. Saya nak beli periuk. Jadi maknanya dia tak setuju dengan cara penyelesaian macam tu. Maka kita kena bayar balik kat dia, dan duit 100 tadi pahalanya dapat kat kita. Pasal kita lah sedekah. Hak kita sedekah tadi dapat kat kita. Jadi kita pulangkan balik duit dia. Jadi itu hanya alternatif sebelum mana kita dapat jumpa dengan dia. Sekiranya sampai sudah tak jumpa dengan dia, mudah-mudahan selamatlah. Tapi kalau jumpa, dia kata tak nak cara macam ni, nak pulangkan balik ke dia, kena pulangkan. Kalau dia kata tak apalah, kalau dah sedekah tak apalah, kira selesai lah tu, insyaAllah. Jadi kalau selesai tu okey lah tu. Itu antaranya. Okey, baik, seterusnya. Pernah terbaca tanda-tanda pada wajah yang seorang diakhiri dengan yang baik, terdapat keringat di dahi. Ya, antara tanda-tanda mati baik ialah mati dalam keadaan berpeluh dan keluar keringat di dahi ini. Ini disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis. Jadi itu antara tanda-tandanya. Okey. Ustaz, apakah tanda-tanda seorang mati dalam husnul khatimah dan su'ul khatimah? Itulah antara tandanya. Tandanya mukanya gembira, bercahaya, kulitnya cerah, bersinar walaupun tak putih, kan? Keluar peluh keringat di dahi. Dapat menyebut la ilaha illallah ketika dia nak mengembuskan nafas yang terakhir. Itu tanda-tanda husnul khatimah. Tuan Haji Alim, saya pernah dengar kita digalakkan untuk menangis atau buat-buat menangis masa semayang malam. Ya, ni semayang malam ni dia lain sikit.
Kalau kita tak boleh menangis, kita disuruh dulu latih. Bukan buat menangis, dia panggil latihan menangis. Jadi kadang-kadang bila kita dah berlatih menangis tu, lama-lama dia mudah nak keluar air mata tu. Sebagaimana kalau kita berlatih bersilat hari-hari, macam orang belajar silat, mula-mula dia berlatih dulu, dia buat-buat dulu kan. Lama-lama bila dah sebati silat dengan dia tu, pantang bunyi barang gedegung jatuh. Bunyi barang bum jatuh atau bum-bum pun terus dia bangun bersilat. Kan. Sebab apa? Sebab dia dah sebati dengan jiwa dia tadi dah masuk dalam jiwa dia. Jadi mula-mula diajarkan dulu, orang kata dipaksa dulu, dibuat-buat dulu menangis, sehingga lama-lama kalau dia dah biasa, lama-lama dia boleh menangis secara orang kata secara automatik lah, secara betul. Macam tu. Arwah Ustaz Sanusi merupakan imam satu di masjid kami, Al-Iman Kemesah, seorang hafiz dan berilmu serta baik akhlaknya dan disenangi masyarakat di sini. Terasa kehilangan beliau. Ni komen daripada Abang Fahmi, Ahli Korea, Masjid Al-Iman. Dan saya juga komen, saya tulis juga di Facebook saya tadi, Ustaz Sanusi ni seorang, keluarga mereka pun samalah, suka menghubungkan silaturahim. Jadi antara benda yang besar pahalanya ialah menghubungkan silaturahim. Jadi kita hubung silaturahim ni dapat pahala besar. Jadi yang saya tengok itulah, yang lain tu saya tak pasti, mungkin orang lain boleh cerita lah. Tapi yang saya tengok ni memang suka hubung silaturahim. Jadi dengan kematian baik, mudah-mudahan kita pun dimatikan dalam kematian yang baik. Kalau dengar berita kematian selepas 3 hari, nak sebut apa ya? Abang Idrus. Jadi kalau lepas 3 hari tidak disunatkan lagi untuk kita ucap takziah dan sebagainya. Jumpa, bersembang, macam biasa lah. Tak disunatkan. Kalau sebut pun tak ada masalah. Cuma tak disunatkan. Jadi mana kalau kita jumpa, jom minum teh. Gitu yalah. Tak ada sebut apa pun. Tidak ada lagi sebutan. Sama macam hari raya juga, kan? Hari raya yang disunatkan mengucap tahniah itu pada malam raya dan hari raya. Selamat hari raya itu malam raya dan hari raya. Tapi kita selamat hari raya ni sampai habis Syawal. Hari ni pun selamat hari raya, selamat hari raya. Waktunya dah tak ada dah, tak dapat pahala dah. Yang sunat mengucapkan tahniah hari raya, iaitu sunat mengucapkan selamat hari raya itu ialah pada malam raya dan juga pada siang hari raya tu. Lepas pada tu dah tak ada hari raya dah, tak ada waktu dah. Walaupun kita adat kita tu sebut lagi. Sama kes dengan takziah dalam tempoh 3 hari saja. Selepas daripada tu sudah tidak disunatkan lagi. Lama tak dengar kuliah Ustaz Al-Falah. Ya, InsyaAllah nanti habis PKP kita datang ke Al-Falah insyaAllah. Cik Yahya, Cik Soh. Okey. Okey, Abang Hashim. Dr. Azrina minta tolong ulang doa yang dianjurkan Rasulullah tadi. Doa tu bunyinya Allahumma a'inni ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Ya Allah, a'inni, Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah aku ala ghamaratil maut, di atas kesukaran mati, wa sakaratil maut, dan juga sakaratul maut. Jadi Nabi selalu baca doa tu. Jadi mudah-mudahan kita mati dalam keadaan senang dan tak susah. Okey. Aduh, cuti pula. Cuti lah Sul. Soalan bila nak Ustaz bila nak merentas negeri? InsyaAllah dalam minggu depan kot. Saya ingat nak balik sejak kampung. Mak saya tak apa sihat sangat. Okey. Terima kasih. Puan Aurora Abdullah. Terima kasih Ustaz atas tunjuk ajar. Mengingatkan kebaikan si mati boleh Ustaz? Ya, kita disuruh untuk menyebut kebaikan si mati.
Nabi sallallahu Abah Hisham soalannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan udhkuru mahasina mautakum. Sebutkanlah kebaikan-kebaikan orang mati di kalangan kamu. Orang yang mati di kalangan kita disuruh sebut kebaikan. Sebut banyak-banyak. Hak benda baik sebut. Hak benda buruk tutup buku. Melainkan ada faedah. Ada faedah macam mana? Contohlah, orang ni memang terkenal dengan ahli maksiat. Memang sungguh-sungguh terkenal. Maka kita sebut sebagai pengajaran dibenarkan. Itulah. Walaupun yang terbaik pun jangan sebut jugalah. Tapi atas tujuan untuk supaya orang tu tak buat benda tu. Contoh kita kata, oish, jangan kau buat benda macam ni. Sebab apa? Sebab tengok orang tu mati. Aku tengok sendiri, mukanya hitam legam dan sebagainya. Atas tujuan untuk pengajaran dibenarkan. Tapi biarlah orang tu memang terkenal dengan maksiat. Kalau orang tu orang tak terkenal dengan maksiat, orang yang bukan kata masyhur buat maksiat, tak boleh kita buka keburukan orang. Yang baik disunatkan sebut. Sebutlah banyak-banyak kebaikan. Si mati ni rajin qiyamul lail, si mati ni rajin bersedekah, si mati ni, supaya orang ikut. Tengok kan, contohlah, bukan saya nak kata betul saya buat ni. Contohnya, saya tulis tentang Allah Yarham Datuk Ismail kamu di Facebook saya secara supaya kita boleh tiru dan contohi amalannya, dan supaya kita dapat meninggal dengan waktu yang baik dan hari yang baik sepertinya juga. Jadi orang bila tengok Allah Ustaz meninggal malam Jumaat 15 Ramadan, bulan Ramadan pula, lagu mana lah nak mati macam ni, bagus macam ni. Jadi kita pun ceritakan kebaikan dia. Jadi orang pun nak buat macam tu. Itu bagus. Sebab kadang-kadang manusia ni dia contoh yang tak nampak, dia tak apa nak tengok, tak apa kesan sangat. Contoh kalau kita cerita sahabat Nabi, cerita tabi'in, ulama Imam Syafi'i, dia punya jauh, dia tak boleh nak gambar. Tapi benda kalau contoh real yang dia dapat nampak depan mata. Ini orang ni pernah ada hidup depan mata dia, tiba-tiba mati dalam keadaan macam ni. Kita pun buka dia punya kebaikan yang dia buat masa hidup dulu. Dia kata nak buat lah. Macam tu Okey. Solat ghaib untuk jenazah sama juga dengan solat hadiah? Tak sama. Solat ghaib lain, solat hadiah lain. Solat ghaib jenazah semacam solat jenazah. Solat hadiah, solat 2 rakaat. Okey. Terima kasih dan semoga ibunda Ustaz dikurniakan syifa, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Okey, insya-Allah sekarang dah sudah pukul 10 lebih. Saya ada satu kelas lagi, kelas tutup, kelas fiqh. Jadi insya-Allah kita sambung jumpa hari Isnin. Insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.